Okay, Assalamualaikum. Okay, kita berada di kelas kedua dan hari ini kita akan belajar topik pengenalan kepada Shopee Seller Center. Okay, bagi yang baru je join Shopee, so anda dah pun ada account kedai anda dan kita dah pun belajar dekat previous class. Okay, so kita akan recap balik yang sebelum ni. So sebelum ni kita belajar cara buka account kat Shopee. Okay, kita dah daftar pakai apps. Kita dah masukkan guna kita punya phone number. Kemudian penamaan username kedai kita. So username yang sesuai untuk kedai kita sebab kita nak bina branding. Sama ada kita nak bina branding ataupun bila kita serius dalam berniaga, kita nak pilih nama yang sesuai. Nama yang orang kata elok. Okay, untuk dijadikan nama kedai kita. Dan ini adalah username. Username ni di mana bila kita nak bagi link dekat orang, dia akan keluar username tu. Contohnya shopee.com.my/Amy Marina ataupun shopee.com.my/marketing solution. Contohlah Dan nama kedai, ada satu lagi option untuk tulis nama kedai. Kemudian saya tunjukkan contoh untuk anda letakkan bio profile di kedai anda supaya bila customer tengok, customer akan baca anda punya bio tu. So lengkap apa yang anda tulis, bagaimana, apa yang anda jual, apa yang anda nak letakkan syarat ke, anda nak letakkan nombor telefon dan sebagainya, anda boleh letak kat situ. Kemudian saya minta untuk lengkapkan alamat kedai. Dan kemudian last sekali lengkapkan bank account. So ini semua yang kita dah pun review last class. Kita habis sampai situ je. Kemudian untuk yang hari ni ialah pengenalan kepada Shopee Seller Center. So kalau kita memang serius nak berniaga dekat Shopee, kita mesti berkenalan dengan Shopee Seller Center. Okey, jom. Okey. So ini ialah paparan bila anda nak login ke Shopee Seller Center. So anda kena login to Seller Center, masukkan email, phone, username. But kalau anda kedai, okey, anda ialah seller, anda perlukan username. So username kita dah buat last week untuk saya punya. Untuk new store lah, ini ialah new bukan yang existing. Okey, masukkan password anda. Okey, anda masukkan username anda, kemudian masukkan password dan tekan login. Okey. So sebenarnya tadi saya dah pun ada OTP. Okey, tapi tak jadi pula. Okey. OTP ni sebentar. Okey, sebenarnya tadi pada awal saya dah pun login. Okey, dan saya perlu masukkan SMS verification code. Okey, iaitu dan nama lain ialah OTP. So dekat mana OTP ni? Dekat shop setting. So ikutkan saya dah yang ni saya dah tutup. Okey, so ni ialah OTP. Okey, so ini ialah OTP. So sebenarnya bila anda first time masuk dekat login tu, anda perlu masukkan OTP code ni. So dia akan hantar ke SMS anda. Okey, so anda hanya perlu tekan. Okey, verify. Klik verify. So apa yang saya nak betul kat sini, bila anda masuk untuk first time tu dia akan keluar OTP. So bila anda dah berjaya masuk dekat seller Shopee Center ni, saya nak anda tutup OTP ni. Okey. Sebab sekiranya anda tidak bertuah, anda mungkin tak dapat nak login ke anda punya seller center sebab masalah OTP. Sebab kadang-kadang nak dapat dia punya SMS tu untuk verification code ada masalah teknikal lah. Saya tak pasti sebab staff saya sendiri pun dia buat satu account tapi until today dia tak boleh nak masuk dekat dia punya seller center disebabkan masalah OTP ni. So once you dapat masuk,
you dapat verification code. So you pergi dekat shop setting. Okay, once you dah masuk tadi, dah berjaya masuk OTP kan, you pergi dekat you punya shop setting. Okay, dekat tepi ni je, semua info dekat tepi ni. Okay, shop setting dan you turn off kan OTP ni just turn off kan saja. Alright, so kita lepas untuk bahagian ni. Okay, jom kita berkenalan dengan Shopee Seller Center. Okay, so ini adalah paparan ataupun interface Shopee Seller Center bila anda masuk. Okay, dia macam ni. So dekat tepi belah kiri anda adalah info berkenaan shipment, order, produk, marketing center, finance, data, customer service, shop dan juga setting. So semua sekali dekat belah sini. And then dekat atas ni ada nama shop anda, ada info shop profile. So dekat sini dia punya macam apa kita kata, shortcut lah, shortcut okay, untuk anda nak tekan. Biasanya saya jarang tekan sini. Okay, Education Hub sangat bagus untuk anda belajar dengan Shopee. Sebab Shopee ni dia dah ada segalanya. Dia dah pun sediakan kepada anda bagaimana anda nak buat sales. Okay, dia ada support package lah, dia ada kelas, dia ada webinar. Okay, siap ada course. Nampak tak popular course dia. Okay, so anda cuma perlu luangkan sedikit masa dekat sini untuk anda jadi lebih pandai dalam memahami bagaimana untuk buat sales dekat Shopee. Saya memang rajin jugalah belajar dekat sini. So ada basic. Okay, so basic kita sebab kita masih kita ni masih newbie. So kita ada macam mana selling on Shopee, dia punya nampak ni ada standing, performance, ni semua dia dah ajar. Okay, so anda boleh luangkan masa untuk belajar dan collect ilmu lagi dekat Education Hub. So ini ialah announcement, belakang ni dia akan buat announcement, so anda boleh baca. Okay, bila kat paparan tengah to do list ni ialah let's say ada customer to process masuk order kan. Kalau let's say to process, maknanya kita belum lakukan apa-apa, dia baru masuk. Okay, proses ialah di mana daripada sini dia tukar ke sini. Okay, contoh saya akan masukkan ke account saya satu lagi. Okay, home. Okay, ini ialah Shopee saya yang sekarang, yang ini Marina tu. Okay, so anda lihat dekat sini to process ada 1, process ada 20. Okay, apa maksud dia? To process, so anda klik je. Okay, to process maknanya kita masih belum melakukan apa-apa lagi. Kita tak buat shipment, kita tak buat print waybill, kita tak buat apa-apa. Dia masih dekat sini to ship. Okay, dalam status to ship. Proses di mana anda dah pun tekan dia punya arrangement. Okay, anda dah pun tekan untuk buat arrangement dia lah. Kalau let's say anda menggunakan free shipping Shopee, so anda dah pun arrange dia punya waybill. Okay, dia akan keluar lah, dia akan generate waybill tu untuk customer tu. Dan proses maknanya kita dah pun menguruskan order dia, hanya tunggu untuk shipping saja. Dia akan keluar macam ni lah. Okay, hanya tunggu untuk shipping sahaja. Nampak ni, to ship, waiting for courier to confirm shipment. Macam kalau sini to process, dia akan keluar to avoid late. So maknanya kita kena cepat-cepat lah proses order ni. Okay, so macam tu. Okay, kita pergi balik dekat yang kosong tadi. So ini adalah gambaran dia, ada pending, ada campaign, sold out dan sebagainya lah. Okay, business insight. Sebab kan kita masih tak ada apa-apa sales, kita baru, jadi kosong. Ini marketing center dekat bawah ni, ada produk campaign, ada Shopee stocking sales. So jika anda boleh join lah. Ini ada popular tools. Okay, discount, promotion.
voucher, bundle deal, my shop, shocking sale, follow price. Okey. Jadi in order untuk kita pakai dia punya marketing center ni, okey, yang orang suka sangat nak pakai ni kan, orang kata boleh dapat sales dan sebagainya. Inilah dekat sini marketing tools. Okey. Tetapi marketing tools ni kita tak boleh nak pakai lagi lah sebab kedai kita masih baru, kita pun tak ada produk. Saya pun masih belum ada produk lagi kedai baru ni. Jadi hari ni kita hanya akan perkenalan saja. So ini dalam marketing tools yang percuma. Voucher, discount, bundle, shipping fee, my shop, shocking sales, add-on deal, follow price, top pick. Okey, ini adalah percuma untuk anda gunakan. Dan produk kempen ni pun sekiranya Shopee ada invite you all tekan je. Let's say lah dia ada invite, disebabkan baru kan, so kita mungkin tak ada invitation. So tengok yang kat sini marketing center. So kalau dekat sini marketing center, okey, kalau ada dia akan keluar macam ni. Dia akan kata nominate now, kan. Ni dia kata kalau let's say saya ada masuk untuk 2/2 nanti. So dia tulislah approve. Saya nominate 4, berjaya 3. Saya nominate 7, berjaya 6 saja. So dia macam tu. Okey, so invited, nominated tu maknanya kita berjaya join lah. Okey, so sekiranya anda sudah ada produk, Shopee dah kenal kedai kita, dia akan ajaklah kita join. Okey, berdasarkan kategori ke, kalau all kategori ke, kita bukan dapat join lah. So untuk yang baru, kita tak ada apa-apa lagi. So sini kita masih 0. Okey, saya takkan terus ajar untuk voucher, diskaun dan sebagainya sebab kita tak ada lagi produk, kita masih lagi baru. Okey, kita kosong. So hari ni tujuan dia lah kita nak berkenalan saja. So bila anda dah pun masuk dekat sini, satu lagi benda yang kita tak buat selain daripada kita dah setkan alamat, kita dah setkan bank, maknanya kita dah ready kan, kita dah ready. Sebelum kita nak add produk, sebab kita tak ada produk, jadi kita nak pergi dekat shipping setting. So kita nak setkan kita punya shipping lah. Okey, so kedai ini adalah kedai baru. So jika anda lihat, anda akan terus dapat 1, 2, 3, 4 support daripada Shopee, iaitu Citylink, Ninjavan, DHL dan JNT. So anda pilih yang mana satu berdekatan dengan rumah anda. Okey, pilih yang mana dekat. Jangan main tekan je. Jangan main on je semua. Semua on. So tak maulah. Okey, so pilih yang mana berdekatan dengan rumah anda. Okey, kejap sebabkan ni pun baru untuk saya. So please edit your product to enable newly selected shipping option via product detail page or mass edit shipping info. Okay, so saya pilih JNT. Okay, let's say anda tak ada JNT dekat rumah anda, anda ada DHL, anda boleh onkan DHL. Okay, so dia akan on macam ni, toggle on, toggle off. Okay, kalau nak off kan, you tekan macam ni. So selain daripada dekat main setting, iaitu dekat shipping setting, anda boleh juga betulkan dekat produk. Okay, so anda boleh onkan semua pun tak ada masalah. Depends. Let's say anda seorang dropshipper. So dropshipper dia mungkin supplier A pakai Ninjavan, supplier B dia pakai Citylink boleh, dia pakai Ninjavan boleh, JNT boleh, habis semua dia ambil. So anda boleh onkan semua sekali. Okay, dan pakai yang berkenaan dengan produk saja. Okay, let's say lah anda jual baju kurung anda ada stok sendiri. So anda hanya ada JNT saja. Okey, berdekatan dengan rumah anda cuma ada JNT saja, anda onkan JNT. Sekiranya anda buat kesilapan dengan onkan Ninjavan.
Okay, and then bila anda add produk, anda pun onkan dua-dua, Ninja Van dengan JNT, sedangkan anda hanya ada JNT. And then suddenly customer order, dia pilih Ninja Van. So macam mana anda nak hantar? So anda terpaksalah mencari Ninja Van untuk anda teruskan order tersebut, ataupun anda terpaksa minta customer cancelkan order anda dan pergi pilih JNT. Okay, jadi yang ni jangan silap masa anda mula-mula nak toggle. Mungkin memang senang pun toggle-toggle je kan. Tapi yang susahnya bila tersalah toggle, customer pergi pilih courier yang lain sedangkan anda tak pakai. Jadi kita jangan susahkan hatilah. Kalau anda pakai JNT, onkan JNT sahaja. Okay. Kalau anda nak onkan semua tak ada masalah, tapi anda mesti settingkan dekat produk tersebut menggunakan courier yang anda pakai. Courier yang akan dipakai bagi produk tersebut. Okay. So make sure produk tu kalau let's say pakai JNT je. Kalau produk tu pakai Citylink dan DHL, you boleh onkan Citylink dan DHL sebab memang you akan postkan menggunakan courier tersebut. So jangan onkan produk tu untuk logistik yang kita tak pakai. So nanti you all susah. Okay, so untuk begini dia. Saya hanya ada JNT je kat sini. Contohlah saya akan pakai JNT. So dekat sini masih belum ada post laju. Bermakna anda harus apply dekat Shopee menggunakan form yang diorang akan sediakan. Anda hanya perlu tulis saja nama dia punya nama username anda dan sebagainya, dan dia akan on dalam masa seminggu atau 2 minggu. So kita search dekat sini post laju. Post laju tak ada. Education Hub sepatutnya ada. Sekejap ni Shopee shipping. Okay, yang ni. Okay, how to enable the shipping option on Seller Center. So you tekan login, shipping setting. Kat sini ada, tapi kalau tengok tadi tak ada kan. Jadi maknanya masih belum ada lah. So kita kena apply. Kita kena apply dia punya post laju. Sebab kedai saya masih lagi tak ada automatic post laju. Even though dia tulis kat sini dah automatic lah. Tapi kita tengok kedai kita masih tak ada. Mana ada? Okay, tak ada. So kalau untuk case ni, kita boleh chat dengan customer service dan untuk tanya dia kenapa masih belum ada kita punya post laju. Okay, dan kita boleh apply lah, dan kita kena apply untuk post laju. So day to ship, okay, kalau secara normal day to ship ialah 2 hari saja. Okay, 2 hari saja untuk dikategorikan sebagai ready stock. Tapi sekiranya anda memerlukan lebih masa, anda terpaksa setkan kepada pre-order. Dan pre-order ni dia minimum 7 hari start. Okay, dia tak boleh 3 hari, dia tak jadi. Faham? Dia tak boleh nak buat 5 hari, dia tak jadi. Dia mesti 2 hari untuk ready stock ataupun 7 hari sekiranya anda perlukan lebih banyak masa untuk anda post. Contoh anda mungkin perlu post seminggu sekali ke ataupun 2 kali seminggu kan. So tak boleh nak pilih 3 hari, tak boleh nak tekan 4 hari. So anda kena pilih 7 hari. Okay, so then anda update. Sekiranya produk anda memang ready stock, just tak perlu nak buat apa-apa. Biarkan dia jadi 2 je lah. Okay. So thermal printing yang ni anda kena on kan, supaya nanti bila anda dapat order, anda senang nak print. Okay, thermal printing ni kita on kan. Alright, kita dah automatic save. Okay. You may, okay, kita tengok dekat atas ni, dia kata toggle on sahaja to start selling now.
you may find the sign up link for other non-SSL option. Non-SSL, SSL ialah Shopee Supported Logistics. Non maknanya kita tak menggunakan Shopee Logistics. Mungkin kita dah ada pun akaun kita dengan Pos Laju. Kita mungkin dah ada akaun kita sendiri under syarikat kita, under nama kita. Jadi kita tak guna yang Shopee punya. So kita tekan sini. Okey, bila tekan sini, kita akan guna option others. Option others ni sama ada anda perlu letak tracking ataupun tak perlu letak tracking. Okey, ia terpulang kepada anda. So yang ni kita kena apply. Dia tak dulu ada. Dia terus ada je dekat sini. Boleh toggle on, toggle off je. Tapi diorang dah pun tukar. So sekarang ni dah tak ada lagi option ni. Kita dah automatic pakai logistik Shopee. So dekat sini dia ada tunjukkanlah seller on feed, maknanya kita menggunakan tracking kita sendiri. Okay, inilah cara dia. Okay, so kalau anda perlukan produk, contohnya anda jual top up ataupun anda jual yang anda tak nak pakai Shopee punya logistik, so anda isi dekat form ni. Okay, so nanti anda isikanlah detail-detail saja, isi je semua. Selling bulky ke, servis ke, anda tekanlah apa yang patut dekat sini. Okay, I am a dropshipper pun tak ada masalah. Dropshipper, sebab kadang dropship ni kita macam mana kita terpaksa ikut apa yang HQ kita pakai kan. Biasanya HQ besar ni dia memang dah ada dia punya kontrak. Macam mana Shopee ada kontrak dengan Pos Laju, macam mana Shopee ada kontrak dengan JNT dan sebagainya. So biasanya HQ kita ni pun yang besar, dia pun dah ada dia punya kontrak. So dia tak boleh nak pakai Shopee punya, dia tak nak pakai ke apa ke, dia tak terima ke apa ke. So dia kata you pakai apa yang kita provide. Okay, apa yang HQ provide. Jadi maknanya kita terpaksa ambil yang others. So kita boleh bagi alasan dropshipper sahaja. Okay. So yang ni anda masukkan email address anda, email address. Tiba-tiba saya lupa pula apa email address saya ni. So anda boleh cek balik dekat setting. Okay, shop setting anda ada tak kat sini? Bukan. Shop profile. Okay, shop profile. Ini ialah bio. So yang ni kejap lagi lah kita cover Oh, account, sorry. So anda tengok dekat account. Okay, so anda dah masuk. Okay, saya pun lupa tadi, so saya nak masukkan email. So anda masukkan email anda. So apa username anda? Okay, username anda apa? So kita dah buat kan, kita dah belajar last time. Okay, so anda isikan dropshipper, saya dropshipper. So tekan next. Okay, so kita perlukan Shopee product listing, product description. So kita kena isikan maklumat lah kenapa produk tu kita tak nak pakai. Okay, tak nak pakai. So kalau ikutkan dekat sini dia dah ada example. So kawan-kawan saya dia suggest anda create dulu produk anda, kemudian anda sort outkan dulu, jangan letak apa produk. So link tu akan letak kat sini lah nanti. Okay, so kita akan letak, and then supplier product listing link, please provide a URL, a sample product listing on the supplier website that cannot be shipped. So kita letaklah you all punya HQ punya website ke,
Okay, letak dekat sini and then submit. Okay, let's say lah kita tengok option lain. Tadi kita pilih dropshipper kan. So sekarang ni kita tengok sekiranya kita pilih lain. Kita pilih seller on Flip and then I am dropshipper contoh. Ataupun kita pilih yang ni. Oh, kita boleh klik banyak Okay, I'm selling individual. Alright. So, kita tekan next. Okay, sekiranya kita pilih yang seller on Flip ni, dia perlukan valid link of the listing or the product or description word. Alright. Vehicle ownership certificate. Okay, ni macam leceh. Lagi leceh. Okay, so kita back balik. So anda kena pandai-pandai lah pilih. So yang ni no shipping require ataupun dropshipper, antara dua tu. So saya kalau pilih saya ni, dia keluar apa tak? Okay, sama macam anda pilih dropshipper. So pastikan anda boleh ikut cara yang saya dah terangkan tadi. Kita create dulu produk, nanti kita akan apply kemudian. Okay, so yang ni kita boleh skip dulu. Kita akan continue kita punya kelas dekat sini. So, kita masih lagi belum letak produk. Jadi, tadi saya ada tunjuk anda pasal short profile. So, ingat tak pada last class saya ada terangkan mengenai bio tu. Bio profile. So dekat sini anda boleh lengkapkan short description anda. So anda boleh kata welcome. Kan, welcome ke okay, terima kasih dan sebagainya. Okay, anda boleh letaklah ucapan anda, tak kisah ucapan tentang syarikat. Okay, anda boleh letak office hour. Okay, delivery. Anda boleh letak nombor telefon, anda boleh letak email. So terpulang. Anda juga boleh beritahu produk. Okay, produk jualan anda. So anda boleh letakkan segala info dan maksimal 500 saja, 500 perkataan. So yang ni anda boleh letak video, anda boleh letak image yang sesuai dengan kedai anda. And then shop name anda boleh tukar sekali saja dalam masa 30 hari. Okay. So nama anda yang anda akan gunakan hari ini adalah sama dengan, hanya anda boleh tukar sekali sahaja. Okay. Contohlah saya pakai yang ni untuk bulan ni. Saya kalau dah create nanti tak boleh nak tukar. So anda boleh letaklah anda punya gambar profile. Anda boleh letak cover foto kat belakang ni. Okay. So bila dah siap, anda boleh klik view. Okay, upload image. Image ni contohlah saya letak, kalau ikutkan nak cantik, dia ada dia punya apa tu, recommended dimension. So anda tengok ni, pastikan anda menggunakan yang dia dah recommend lah, supaya dia nampak cantik. Kalau tak, dia jadi macam ni. Nampak tak? Dia tak cantik sangat pun, kan? So contoh saya pilih yang ni. Kita akan confirm. Okay, Muslim Store. Yang ni saya nak edit, saya nak letak nama apa ya. Contohlah contoh saya ambil gambar video tadi. Okay, contoh saya ambil ini. So betulkan gambar anda. Okay.
Tiba-tiba dah ada respon rate lah. Belum apa-apa lagi dah ada respon rate. Okay, so anda boleh ignore. So ini nanti akan anda lengkapkan apa yang sesuai dengan keadaan anda. So bila dah sudah, anda tekan save. Okay, bila dah tekan save, anda boleh view. So view ni apa yang orang lain akan nampak lah bila dia buka keadaan anda. So ini adalah apa yang diorang akan nampak setiap kali diorang buka. So ini adalah bahagian shop profile. Okay, so anda boleh betulkan balik ini. Ni anda letak gambar yang sesuai macam welcome ke, notice ke. Anda boleh letak semua dekat sini. Okay. So settle bahagian shop profile. Okay. Jadi apa lagi yang anda boleh buat? Anda boleh setkan terus anda punya chat. So ini adalah benda yang kita boleh buat segera lah. Okay, yang kita boleh buat segera untuk waktu ni. Okay. Untuk chat assistant ni saya recommend untuk anda onkan default auto reply. Okay, apa tu ialah kena bila ada customer message anda, dia akan terus baca anda punya auto reply content. Contohnya ni. Okay, kita besarkan. Okay, contohnya. Okay. Contoh saya show. Okay, ni tak ada. Yang mana satu? Okey, yang ni. Yang ni ialah saya punya auto reply untuk kedai. Kedai Marina. So saya beritahu dia lah apa yang ada dekat kedai saya. Ini produk dan sebagainya, nombor telefon. So anda boleh setkan apa yang anda nak letak berkenaan anda punya shop polisi, greeting, promotion, info tentang shop anda. Sekiranya diorang boleh hubungi anda ke macam mana, anda boleh letakkan dekat sini lah. Kemudian anda save kan. So kalau anda nak onkan off work atau reply, off work ni ialah lepas office lah. Ini anda mungkin tak mau dikacau ataupun anda rasa pada pukul jam 7 petang ke atas anda dah tak mau reply. Sekiranya anda reply, anda akan reply. Sekiranya tak, customer kena tunggulah untuk esok hari. Okey, so ini anda boleh on kan. Dia akan keluar ayat ni. Yang ni dia ada auto. So anda boleh guna ayat ni ataupun anda boleh edit. Anda boleh setkan juga dekat sini yang mana on, yang mana off. Okey, so ni auto lah. And then ada fax assistant. Fax assistant ni saya jarang pakai. So kita belum pakai lagi. And then satu lagi yang saya suka ialah my message shortcut. Message shortcut ni dia macam quick reply. Contoh dekat sini saya ada buat beberapa. So dia akan keluar macam ni lah. Let's say lah customer tu kata hi available ke, saya betul reply hi available, jika berminat boleh teruskan pembelian, item akan terus dipostkan segera mungkin. Okay, so ni ada beberapa message yang saya letak secara customize. Jadi bila saya perlukan, saya klikkan saja. Okay, jadi anda tak perlu nak type kan. So dia tak membuang masa anda. Anda terus sahaja klik dan reply. Okay. So dia dah tersedia dekat kedai Shopee anda. So yang ni kalau anda nak pakai, anda tekan yang ni lah. So anda masukkan dia punya input. So tekan untuk add message. So ni ada group name pula. Contohlah saya buat contoh.
Contoh saya nak apply macam ni je. So saya tekan save. Dia akan keluar macam ni. So kita boleh tengok, let's say kita tak ada kawan lah. Kita tak ada kawan kat sini, jadi tak boleh nak contoh lah. So ini anda boleh siapkan seberapa banyak yang anda nak. So anda boleh letak lagi. Yang kedua, contoh. So anda boleh letak lagi sekiranya anda perlukan. Kalau tak, anda boleh save. So dia akan keluar yang ni lah. Siap untuk kita punya chat assistant. Kemudian apa lagi? Sebelum tu finance kita belum ada, data kita belum ada, shop. So kalau let's say ada shop decor ni, saya belum lagi suggest untuk ajar hari ni sebab kita masih belum ada produk. So saya rasa sampai sini sahaja untuk pengenalan. So shipment ni kita tak usik lagi. So nanti bila dah letak produk, kita akan tengok dekat order, my order. So ini adalah paparan untuk my order. To ship ni penting untuk anda lihat apa produk, apa order yang masuk yang anda belum proses lagi. Ini untuk anda add produk. So kita pergi dekat produk sebentar. So bila kita tekan my product, kita tak ada produk lah, kita zero. So untuk next class kita akan belajar untuk add new product. So marketing tadi kita dah pergi, Shopee Ads pun kita masih lagi belum boleh sentuh sebab kita tak ada produk. Chat assistant kita dah pun settle. Shop rating, shop profile kita dah buat tadi. Decor belum lagi, kategori belum lagi, report belum lagi lah. So address dah sudah, shop setting dan account ialah account kita. So siap untuk hari ni. So ini sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Saya akan buat remark balik apa yang kita dah belajar pada hari ini. So untuk next kelas kita akan belajar cara untuk add new product. Saya rasa sampai di sini saja. Make sure you all mesti buka seller center jika you all nak utilize marketing center ni. Dan lagi pun lebih senang untuk anda gunakan marketing center dekat you all punya desktop berbanding dekat handphone. Handphone kan kecil, sakit mata. Kalau ada orang yang dia buat Shopee Ads dekat handphone tu, ya Allah, saya pernah buka, memang sakit mata. So ini Shopee Ads ada term and condition yang kita kena buat. So kita kena tekan agree. So nanti kemudian lah kita akan buat kemudian. So saya rasa itu sahaja. Jangan lupa bila masuk boleh belajar dekat Education Hub ni. Saya rasa itu sajalah, berapa kali itu sajalah. Assalamualaikum, dan kita bertemu lagi untuk next class untuk kita add produk dekat kita punya kedai Shopee, dan kita boleh dah apply untuk non SSL nanti. Assalamualaikum.